Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Diharap dalam keadaan sihat dan diucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, bertemu lagi kita dalam pendidikan jenayat iaitu darjah khas pelajaran 2 yang bertajuk kesalahan zina. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pengertian zina. Zina ialah seks antara lelaki dan perempuan secara haram yang tidak mempunyai ikatan perkahwinan yang sah dan mereka melakukannya dengan sedar dan dengan kemahuan sendiri. Kita lihat unsur perzinaan. Unsur perzinaan terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu unsur fizikal, yang kedua unsur niat jahat, manakala yang ketiga unsur pelaku zina. Yang dimaksudkan dengan unsur perzinaan fizikal iaitu perbuatan wati yang diharamkan, iaitu persetubuhan secara haram. Manakala unsur niat jahat iaitu sengaja melakukan persetubuhan tersebut. Manakala unsur pelaku zina iaitu lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan haram. Dan kedua-duanya ini iaitu lelaki dan perempuan yang melakukan persetubuhan haram ini boleh didakwa sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat pelaku zina yang boleh didakwa ada 4, iaitu yang pertama merdeka. Ya, maksudnya dia bukan hamba. Kemudian yang kedua berakal sempurna. Maknanya akalnya waras, dia bukan orang gila. Yang ketiga baligh. Manakala yang keempat kemahuan sendiri. Seterusnya acara dan keterangan dalam kes zina. Baik. Yang dimaksudkan acara dan keterangan dalam kes zina iaitu kaedah pembuktian perbuatan zina bagi mensabitkan hukuman terhadap pelakunya. Maksudnya, kaedah kita nak membuktikan perbuatan zina itu dibuat oleh pelakunya dan mensabitkan dan seterusnya mensabitkan hukuman terhadap pelakunya. Ya. Jadi ada 3 perkara berhubung dengan acara ini. Iaitu yang pertama melalui keterangan saksi. Yang kedua, pengakuan pelaku zina itu sendiri. Manakala yang ketiga iaitu melalui qarinah ataupun bukti pertalian. Yang dimaksudkan dengan keterangan saksi ialah kesalahan zina boleh disabitkan dengan keterangan 4 orang saksi. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 15 yang bermaksud, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji iaitu zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Maknanya ayat ini jelas menyatakan bahawa kesalahan zina itu boleh disabitkan melalui keterangan 4 orang saksi lelaki. Ya, saksi yang diperlukan adalah saksi lelaki. Pengakuan pelaku zina. Maksudnya kesalahan zina boleh disabitkan dengan pengakuan ataupun ikrar pelaku zina. Dan pengakuan itu dengan kesedaran, maknanya dia dalam keadaan sedar
dan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Seterusnya, qarinah atau bukti pertalian. Kesalahan zina boleh disabitkan dengan perkara yang ada kaitan dengan zina, seperti mengandung. Kita lihat pula syarat saksi zina. Syarat saksi zina yang pertama iaitu keempat-empat saksi hendaklah lelaki, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 15 itu tadi. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh. Baligh iaitu cukup umur. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, sempurna akal. Maksudnya waras. Kemudian yang keempat, adil. Syarat saksi yang keempat mestilah adil. Saksi itu mestilah adil iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Ataupun boleh dikatakan tidak fasik. Kemudian syarat yang kelima, saksi itu mestilah beragama Islam. Kemudian yang keenam, saksi itu benar-benar melihat kejadian zina dengan mata serta yakin sehingga dapat memberi keterangan dengan jelas. Dalam erti kata keterangannya itu hendaklah tepat, ya, dan juga tiada keraguan tentang pelakunya, cara perlakuannya, tempat dan masa berlaku perbuatan zina. Kemudian syarat saksi zina yang ketujuh iaitu penyaksian itu benar-benar membuktikan berlaku zina. Baik, sebagai peringatan bahawa sekiranya tidak cukup saksi atau didapati saksi itu tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut atau saksi itu bohong atau palsu, maka mereka wajib menerima hukuman qazaf. Apa itu hukuman qazaf? Hukuman qazaf iaitu hukuman menuduh zina, menuduh orang lain melakukan zina. Jadi hukuman qazafnya adalah 80 kali sebat. Ya, sebagaimana yang tertulis di dalam surah An-Nur ayat 4 yang bermaksud, dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Seterusnya, syarat pengakuan pelaku zina. Baik, syarat yang pertama iaitu pengakuan dibuat di hadapan ulil amri. Apa yang dimaksudkan ulil amri? Ulil amri itu adalah pemerintah ataupun di hadapan hakim ataupun qadhi ataupun wakilnya. Syarat yang kedua, sempurna akal. Syarat yang ketiga, baligh. Yang keempat, dengan mulut dan perkataan kecuali orang yang bisu. Jadi kalau orang yang bisu ni, pengakuannya boleh dibuat dengan bersurat ataupun isyarat. Baik, seterusnya syarat pengakuan pelaku zina yang terakhir iaitu pengakuan yang cukup jelas, tepat dan tiada keraguan. Kita lihat pula apakah hukuman bagi kesalahan zina. Baik, untuk hukuman bagi kesalahan zina terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bagi pesalah ghair muhsan, iaitu yang belum bernikah, dan juga bagi pesalah muhsan, iaitu telah bernikah. Yang dimaksudkan dengan ghair muhsan iaitu belum bernikah, iaitu orang yang belum pernah melakukan persetubuhan secara halal, ataupun kita boleh sebut mereka bujang ataupun
dara. Kemudian yang dimaksudkan dengan muhsan, pesalah muhsan, iaitu telah bernikah, iaitu orang yang pernah melakukan persetubuhan secara halal, sama ada dia masih mempunyai ikatan perkahwinan dengan pasangan masing-masing ataupun dia telah menjadi duda ataupun ibu tunggal, iaitu janda. Jadi hukumannya adalah berbeza bagi kedua-dua pesalah tersebut. Kita lihat apakah hukuman bagi ghair muhsan, iaitu yang belum bernikah atau bujang, disebut bujang ataupun anak dara. Iaitu hukuman yang pertama, mereka hendaklah disebat sebanyak 100 kali sebatan. Kemudian hukuman yang kedua, mereka dibuang daerah selama setahun. Baik. Perlu diingat bahawa hukuman sebat 100 kali ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Maknanya hukuman ini adalah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan hakim tidak boleh mengurangkannya daripada bilangan yang tersebut. Kemudian kita lihat bagi pesalah muhsan ataupun yang telah bernikah, mereka hendaklah direjam dengan batu sampai mati. Baik. Baik, seterusnya syarat penzina muhsan yang dijatuhi hukuman rejam. Rejam ni maksudnya baling, dibaling dengan batu. Iaitu yang pertama, berakal sempurna. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, masuk zakar sekurang-kurangnya kadar hasyafah, iaitu kepala zakar. Kemudian yang kelima, pernah melakukan persetubuhan yang halal melalui nikah yang sah. Seterusnya, orang yang menjalankan hukuman had zina. Baik, hukuman ini dilaksanakan oleh ulil amri ataupun pihak yang diberi kuasa undang-undang untuk melaksanakannya. Baik, bagi hukuman rejam, hukuman rejam sampai mati tadi tu, orang ramai yang akan merejam selain saksi dan pemerintah. Kenapa? Supaya nyawa pesalah dapat dihabiskan dengan segera. Maknanya tak menyiksa dia lah. Tak menyiksa pesalah. Kemudian batu yang digunakan untuk merejam hendaklah sederhana besarnya. Kenapa sederhana? Bukan kecil ataupun bukan besar. Sebabnya kalau batu itu terlalu kecil, akan lama pesalah itu menderita. Dan kalau batu itu terlalu besar pula, dia akan terlalu cepat nyawa pesalah dihabiskan dan luput maksud kesiksaan dan had zina. Baik, macam tu pelaksanaan hukuman rejam ke atas pesalah. Kemudian kita lihat pelaksanaan hukuman sebat. Keterangan dia. Yang pertama, pesalah disebat dengan cemeti 100 kali sebatan sederhana. Kemudian keadaan cemeti hendaklah kering dan tidak bercabang. Untuk meringankan sakit pesalah tu sebenarnya. Sebab tu cemeti yang digunakan hendaklah kering dan tidak bercabang. Kemudian yang ketiga, tidak perlu ditanggalkan pakaian pesalah kecuali jika pakaiannya itu tebal. Pakaian tebal macam mana? Contohnya macam pakaian musim sejuk. Jadi kalau dia pakai baju tebal, maka hendaklah ditanggalkan pakaiannya lah. Baru dijatuhkan hukuman sebat. Kemudian seterusnya, keterangan yang keempat, sebatan tidak boleh ditumpukan pada satu-satu bahagian anggota. Kenapa? Untuk mengelakkan pesalah itu mendapat luka. Dia kalau boleh jangan melukakan dia lah.
Sebab apa? Sebab tujuan sebatan bukan untuk membunuh. Itu sebabnya. Ya. Ataupun tujuan sebatan itu bukan sebab untuk membinasakan pesalah. Tapi sebaliknya hukuman itu, sebat itu untuk mencegah pesalah daripada melakukan kejahatan pada masa-masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, hukuman tidak boleh dijalankan pada masa pesalah itu sedang sakit ataupun pesalah itu sedang kedatangan nifas. Ini bagi perempuan lah. Kemudian pesalah itu sedang hamil pun tak boleh dilakukan sebatan. Ataupun pada ketika hari terlalu panas ataupun hari terlalu sejuk. Baik, begitulah keadaannya pelaksanaan hukuman rejam dan juga sebat yang dinyatakan dalam undang-undang Islam. Baik, dengan berakhirnya pengajaran pada hari ini, ya, pada slide yang ini, maka sampai di sini sahaja dahulu untuk PDPR kita pada kali ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.